Salam sejahtera Malaysia, selamat malam, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat apa-apalah selamat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Saya tidak ada apa-apa pengetahuan undang-undang, sebab itu saya perlu belajar. Bagi kamu yang pandai-pandai, kamu boleh komen untuk beritahu saya kenapa dan kenapa, sebab saya tidak pandai. Persoalan yang saya ingin utarakan di sini adalah di antara fakta kesnya begini. Najib Razak dia minta tolong kepada Queen Council untuk tolong dia dalam rayuan terakhir. Lepas itu Mahkamah Persekutuan menolak permohonan itu kerana satu, tidak ada merit, kedua, kenapa tiadakah lagi peguam-peguam di Malaysia yang bagus. Dan mahkamah turut mengatakan bahawa Tan Sri Shafie Abdullah jauh lebih bagus daripada si Jonathan Laidlaw. Jadi ditolak oleh mahkamah. Akhirnya Najib Razak, setelah ditolak mahkamah Jonathan Laidlaw, dia pecat pula. Dia gugurkan firma guaman Tan Sri Shafie Abdullah. Dia gugurkan. Kemudian dia melantik dua firma peguam yang baru. Dua. Yang satu Hisham Tay, satu lagi Zaid Ibrahim lah. Okey, jadi selepas itu apa yang terjadi? Mereka pun tiba-tiba tiba-tiba peguam-peguam Najib Razak ini membuat pengumuman bahawa mereka akan tarik diri daripada berhujah, daripada mewakili Najib kalau permohonan ataupun rayuan terakhir itu diteruskan pada tarikh yang sama. Akhirnya mahkamah menolak rayuan penangguhan dan meneruskan tarikh itu seperti yang sudah dimuktamadkan. Tuptap, peguam-peguamnya enggan untuk berhujah lagi. Dan Najib Razak telah menggugurkan Zaid Ibrahim punya firma guaman, digugurkan. Soalan saya ialah, kenapa Zaid Ibrahim yang kena gugur dan bukan Hisham? Inilah yang saya mau kamu beritahu kepada saya. Kenapa Zaid Ibrahim yang digugurkan dan bukan Hisham? Kalau kita melihat kepada sejarah pengalaman Zaid Ibrahim, saya fikir Zaid Ibrahim jauh lebih, dia punya pengalaman tu lebih besar. Kerana kalau saya tak silap, kalau silap tolong betulkan. Dia pernah menjadi menteri undang-undang kalau saya tidak silap. Jadi pengalaman dia itu bukan alang-alang, tapi kenapa dia yang digugurkan? Ini yang saya tidak faham. Ini yang saya tidak dapat hadam. Kenapa Zaid Ibrahim yang digugurkan? Kenapa bukan Hisham yang digugurkan? Sedangkan Hisham pun sama tidak mau juga berhujah. Dua-dua tidak mau berhujah. Tetapi kenapa Zaid Ibrahim yang digugurkan? Kenapa bukan Hisham? Adakah sesuatu berlaku di antara Najib dan Zaid Ibrahim sehingga dia yang dipecat? Bukan dipecat, digugurkan. Apa sebenarnya terjadi di sebalik tabir yang mungkin kita tak tahu sehingga menyebabkan Zaid Ibrahim yang digugurkan? Ini yang saya mau tahu. Mana tahu kamu ada maklumat, mana tahu kamu ada komen yang bagus untuk supaya saya dapat belajar. Dan seterusnya yang saya heran lagi, kenapa Zaid Ibrahim yang dipecat? Ialah kerana menurut kenyataan daripada Zaid Ibrahim, dia kata firma guamannya sudah melakukan yang terbaik. Sudah melakukan yang terbaik untuk kes Najib Razak ini.
Persoalannya ialah kalau dia sudah buat yang terbaik, kenapa dia masih tetap digugurkan oleh Najib Razak dan bukan Hisham? Kenapa Hisham dikekalkan? Apa kelebihan Hisham dan firma guamannya? Apa kekurangan Zaid Ibrahim dan firma guamannya? Apakah hubungan Hisham dengan Najib dan apa hubungan Zaid Ibrahim dengan Najib sehingga Najib memilih untuk mengekalkan Hisham tetapi menggugurkan Zaid Ibrahim? Inilah yang perlu dijawab. Yang perlu saya hadam panjang-panjang sampai malam berfikir juga, kenapa dia apa sebenarnya dan kenapa itu berlaku. Okey, apapun kita tunggulah pada hari Selasa ini. Kalaulah menurut pengamal undang-undang yang lain, mereka kata sekiranya peguam bela Najib Razak tidak lagi mau berhujah pada hari Selasa ini, Mahkamah Persekutuan boleh terus membuat keputusan serta-merta sama ada Najib Razak masuk penjara, didapati bersalah, dikekalkan hukuman, ataupun dengan budi bicara kebijaksanaan daripada hakim-hakim yang arif lagi bijaksana di Mahkamah Persekutuan, boleh juga ada kemungkinan Najib Razak punya hukuman boleh dikurangkan, dipendekkan dia punya penjara. Tapi pada pendapat kamu, adakah Najib Razak akan dapat budi bicara baru daripada hakim-hakim Mahkamah Persekutuan? Adakah mereka akan membuat satu keputusan yang baru untuk mengambil kira? Ialah kita akan ambil kira juga jasa-jasa Najib Razak atas negara Malaysia, bagaimana dia membantu rakyat. Jadi kalau itu semua diambil kira, kemungkinan Najib Razak boleh dapatlah pengurangan dalam penjara dia. Tapi kurang atau tidak, Najib akan tetap dapat title baru, yaitu banduan di penjara. Kalau dia kalah, dia masuk penjara, dia akan dapat title banduan pertama Perdana Menteri Malaysia. Bekas Perdana Menteri Malaysia jadi banduan. Harap-harap ini jadi pengajaran yang penting untuk semua orang yang ada kuasa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.